Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Pakar ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai menjangkakan harga barangan dan makanan akan melonjak sehingga 10% pada 2023 berdasarkan kepada unjuran kadar inflasi yang dijangka meningkat kepada 6 hingga 7%. Ini karena menurut data Jabatan Perangkaan, harga makanan dan minuman pada November meningkat pada kadar 7,3% berbanding 7,1% bulan sebelumnya, dengan kadar inflasi pada 4% disebabkan kenaikan harga makanan terutama berasaskan ayam dan tepung. Bank Negara Malaysia BNM pula memaklumkan inflasi dijangka kekal tinggi 2023 berikutan tekanan permintaan dan kos harga komoditi global akibat konflik di Ukraina dan gangguan bekalan berlarutan yang ketika ini ditangani oleh kawalan harga dan subsidi. Sementara itu, Kementerian Ekonomi diterajui timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pula hanya berjanji untuk membangunkan ekosistem berasaskan data-data harga dari seluruh negara untuk menyuntik keanjalan harga dan bakalan sebagai salah satu usaha mengawal inflasi di masa akan datang. Tidak ada apa yang dirancang Rafizi untuk membantu rakyat yang bakal berdepan masalah ekonomi tahun ini. Sebaliknya, dia hanya meminta rakyat tidak membeli barang jika mahal, termasuk mengurangkan makan ayam. Namun jika harga barang dan inflasi terus meningkat, ia akan memberi kesan besar kepada pengguna terutama golongan B40 yang mempunyai pendapatan kurang RM2.000 sebulan. Dr. Barjoyai menjelaskan kuasa membeli pengguna dijangka semakin berkurangan dan ia perlu ditangani segera karena ia memaksa pengguna kurang berbelanja yang akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Menurut beliau, ia boleh ditangani dengan memperkenalkan bantuan keuangan kepada golongan yang terkesan sebagai langkah jangka pendek menghadapi peningkatan harga dan inflasi. Apabila harga barang meningkat, pengguna tidak mampu lagi nak beli barang dengan harga yang sama. Jadi kerajaan perlu memastikan pengguna terutama yang berpendapatan kurang RM2.000 ada cukup makanan terus atas meja mereka. Kerajaan perlu memikirkan soal perlindungan sosial, contohnya memperkenalkan skim tambahan pendapatan dengan bantuan antara RM100 hingga RM1.000 misalnya dengan peruntukan lebih RM50 bilion. Ini boleh menampung pendapatan pengguna, katanya menurut Mingguan Malaysia hari ini 1 Januari 2023. Katanya peruntukan itu juga amat penting kerana kenaikan inflasi akan menyebabkan kadar dasar semalaman QPR dinaikkan lebih tinggi pada masa akan datang. Pada 2019, kadar QPR adalah 3,5%. Ketika ini, kadar QPR pada 2,75 dan dianggarkan akan dinaikkan sehingga 3,25%. Ini akan menjadi bahan kepada peminjam terutama yang membuat pembiayaan konvensional akan berubah manakala permintaan kereta dan rumah akan menurun, malah bayaran ansuran akan berkurangan, katanya. Oleh itu, katanya, kerajaan perlu mengambil tindakan segera supaya pengguna tidak terjejas teruk dengan kenaikan harga dan inflasi dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Ini kerajaan baharu, tetapi mereka perlu segera melaksanakan dasar. Walaupun mereka perlukan masa untuk mengkaji, kerajaan perlu mempunyai matlamat jangka pendek atau tangani isu ini dengan segera. Matlamat jangka pendek adalah menstabilkan harga dan memastikan barang sentiasa ada di pasaran. Matlamat jangka sederhana pula adalah menurunkan harga, manakala matlamat jangka panjang adalah meningkatkan pendapatan pengguna. Itu paling penting. Kalau kawal harga tapi pendapatan tak meningkat, pengguna akan kecewa kerana tak ada apa-apa perubahan terhadap kos sara hidupnya, katanya.